Disebabkan pandemik berlaku bermula tahun 2020, seluruh rakyat Malaysia terpaksa duduk di rumah. Banyak perkara yang tidak diinginkan berlaku seperti kejatuhan ekonomi, hilang pekerjaan, masalah mental dan sebagainya. Oleh itu, Perdana Menteri yang ke-9 memperkenalkan konsep keluarga Malaysia demi menjaga kesejahteraan rakyat. Idea keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh kerajaan hari ini bukanlah retorik atau slogan semata-mata, tetapi ianya merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara, di mana kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sesebuah keluarga. Mengambil contoh, sebuah keluarga, andai kata ada di kalangan anak kita yang lemah dari segi pembelajaran, sudah tentu kita akan memberi lebih tumpuan. Apalagi jika ada ahli keluarga yang kurang bernasib baik dalam kehidupan, pasti kita akan mengulurkan pertolongan dan tidak membiarkan mereka bersendirian. Seperti golongan B40 dan M40 yang terkesan akibat pandemik, akan terus diberikan fokus dan keutamaan dalam mendapat manfaat bantuan-bantuan kerajaan. Begitulah juga dalam pentadbiran kerajaan pada hari ini. Bapa nak makan. Makan. Hari semalam yang mensyaratkan 8,209 kes. Selama kita mencatatkan kes harian tertinggi pada 2,612 kes. Perkembangan terbaru itu menunjukkan jumlah penglihatan Banyaknya bil. mencecah 603,122 kes dan menurut kondisi harian COVID-19 berikut. Lepas Perang Dunia Kedua, kaedah pendekatan Adik cikgu Deka tadi, homework yang cikgu bagi tu dah siap ke? berbeza daripada pertumpahan darah Kejap, Bu, kejap, Bu. kepada tidak Siap dah, Bu. memiliki senjata. Siap. Jadi nasional Kajian ini dilakukan bagi membincangkan tentang perpaduan rakyat Malaysia dalam memulihkan negara semasa dilanda pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 ini telah menggegarkan Malaysia dengan memberi pelbagai kesan dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Terdapat pelbagai masalah mula timbul akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Bagi menangani masalah daripada terus berlarutan pelbagai usaha mula dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengawalnya. Namun, usaha ini tidak akan berjaya jika rakyat tidak menyahutnya bersama-sama kerajaan dalam menupaskan penularan wabak ini. Pengenalan konsep keluarga Malaysia oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah bertujuan untuk menyeru rakyat Malaysia bekerja secara bersama-sama dalam memulihkan negara daripada masalah dan kesan pandemik COVID-19 ini terus berlarutan. Kesan COVID-19 ini telah menyebabkan semangat perpaduan rakyat Malaysia semakin kukuh kerana rakyat perlu berganding bahu untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Masyarakat sentiasa prihatin antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama, malah turut bersama-sama dengan kerajaan menghulur bantuan terutamanya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Setiap rakyat di Malaysia perlu memainkan peranan penting dalam memutuskan rangkaian wabak ini kerana secara realitinya rakyat adalah barisan paling hadapan dalam memutuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Tujuan paket tajuk ini untuk mengkaji perpaduan rakyat Malaysia dalam memulihkan negara semasa pandemik COVID-19.
Bagi objektif yang pertama adalah menghuraikan kepentingan perpaduan rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah mengenal pasti cabaran-cabaran dalam membentuk perpaduan rakyat Malaysia bagi memulihkan negara dalam pandemik COVID-19. Yang ketiga adalah menghuraikan langkah-langkah bagi meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia. Oke, slide seterusnya yaitu metodologi kajian yang merupakan salah satu cara kajian untuk menyelesaikan suatu masalah saintifik dalam topik yang ingin dikaji secara sistematik. Metodologi ini terbagi kepada dua jenis yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini kami menggunakan kaedah kuantitatif di mana ia menekankan fenomena objektif yang dikawal melalui pengumpulan dan analisis data. Seperti contoh, kita menggunakan instrumen borang soal selidik untuk mengumpul data daripada responden-responden yang telah menjawab borang tersebut, kemudian kita menganalisiskannya dalam bentuk lisan. Kepentingan perpaduan rakyat dalam memulihkan negara. Pertama, mewujudkan sikap toleransi antara rakyat. Rakyat akan memahami dan menghormati kepercayaan dan adat resam kaum lain. Seterusnya, memajukan ekonomi negara. Rakyat Malaysia dapat menjual barangan atas talian. Di samping itu, menyemarakkan semangat patriotik, menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan rakyat. Cabaran yang pertama dalam mengekalkan perpaduan rakyat Malaysia bagi memulihkan negara adalah pelaksanaan bekerja secara bersemuka. Terdapat rakyat Malaysia bekerja di rumah yang disebutkan oleh work from home. Hal ini telah mengakibatkan pergaulan dan hubungan antara rakan sekerja semakin jauh disebabkan mereka tidak menggunakan media sosial dengan baik. Yang kedua adalah mewujudkan masalah sosial. Pihak kerajaan telah mewujudkan peraturan yang ketat iaitu SOP. Hal ini telah mengakibatkan mereka kurang untuk melakukan aktiviti sosial dan mereka hanya keluar rumah untuk menguruskan urusan yang penting sahaja. Yang ketiga adalah pertukaran pelaksanaan sistem pembelajaran. Kebanyakan urusan telah dicantikkan atas talian. Pendidikan juga dijalankan atas talian. Oleh itu, pelajar tidak berpeluang untuk berkomunikasi dengan rakan yang berlainan kaum. Seterusnya kita masuk kepada langkah-langkah meningkatkan perpaduan rakyat Malaysia dalam memulihkan negara ketika pandemik COVID-19. Yang pertama, kita ada usaha daripada pihak kerajaan iaitu pihak kerajaan Malaysia telah memberi moratorium bagi pinjaman tertentu seperti pinjaman kenderaan. Selain itu, kerajaan Malaysia juga telah memberi bantuan mengikut isi pendapatan rumah dan golongan bujang yang dikenali sebagai bantuan prihatin rakyat. Kerajaan Malaysia juga telah memberi bantuan khas kepada rakyat yang bekerja dalam sektor pelancongan seperti pemandu pelancong dan pemandu e-hailing. Seterusnya, kita dapat melihat usaha daripada badan bukan kerajaan juga iaitu NGO seperti Ikhlas yang telah bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Selangor yang mengagihkan bantuan makanan seperti bako makanan yang berisi beras, roti, tepung, gula, garam dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat melihat usaha badan bukan kerajaan seperti Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental iaitu MIASA yang telah menawarkan khidmat kaunseling secara atas talian yang menyasarkan golongan pendapatan rendah dan menawarkan kaunseling secara percuma. Selain itu, kita dapat melihat juga usaha daripada individu atau masyarakat Malaysia sendiri seperti rakyat Malaysia yang mematuhi arahan kerajaan dalam mengenai SOP yang telah membantu kerajaan memulihkan negara semasa pandemik. Hal ini turut memberi peluang kepada rakyat untuk saling membantu. Contohnya seperti mengikut arahan Perintah Kuarantin Kendiri telah membuka peluang kepada rakyat untuk mengenali masyarakat di sekeliling mereka seperti jiran-jiran dan sebagainya. Selain itu, komuniti setempat juga turut melakukan beberapa inisiatif seperti mengamalkan konsep #KitaJagaKita iaitu
dilakukan di beberapa platform laman sosial sebagai kaedah untuk menjalankan tinjauan permasalahan yang timbul dalam kalangan masyarakat setempat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesimpulan, objektif kepentingan perpaduan rakyat adalah meningkatkan kehidupan yang lebih harmoni. Objektif cabaran dalam membentuk perpaduan rakyat disebabkan kurangnya komunikasi antara satu sama lain. Objektif langkah membentuk perpaduan rakyat adalah dengan bantuan kerajaan.